Hai semua, video kali ni Cikgu Shu sambung mengajar you all tajuk persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Ni tajuk chapter 2. Kita tengok yang pertama iaitu menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Okey, sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan kuadratik ni kita ada 3 cara iaitu penyempurnaan kuasa 2, rumus dan juga kaedah perfaktoran. Tapi untuk perfaktoran tu kita selalunya menggunakan kaedah pindah silang ataupun selalunya student guna kalkulator. So dalam buku teks ni dia hanya menunjukkan cara untuk menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Sebelum kita tengok macam mana kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik tu, kita kena faham apa itu persamaan kuadratik. Kita tengok dulu definisi yang pertama iaitu secara umumnya suatu persamaan kuadratik bentuk A boleh ditulis sebagai A X kuasa 2 tambah B X tambah C sama dengan kosong dengan keadaan A, B, C ialah pemalar dan A tidak boleh kosong. Macam mana kita nak tahu persamaan itu adalah kuadratik adalah apabila dia mempunyai X kuasa 2. Okey, bila X itu adalah persamaan linear. Kalau X kuasa 2 itu adalah persamaan kuadratik. Kalau X kuasa 3 itu adalah persamaan kubik. So untuk kali ni kita belajar kuadratik. So dia mesti X kuasa 2. Sebab tu dikata kat sini A tidak boleh kosong. Sebab kalau A kosong, dia tak akan wujud persamaan kuadratik. Dia akan jadi linear sahaja. Yang kedua yang you all kena tahu, masuk pemalar itu adalah nombor kat depan ni dia mesti tetap. Dia tak akan berubah. Sebab yang berubah hanyalah nilai X. Kita boleh masuk nilai X ke dalam ni tapi A, B, C ni tidak akan berubah. So A ni dia akan bersama dengan X kuasa 2, B dia akan bersama dengan X dan C dia stay alone, dia seseorang. Ini definisi yang pertama yang you all kena tahu. Okay, definisi yang kedua, penyelesaian atau punca-punca bagi persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong ialah koordinat X bagi titik-titik persilangan antara graf dengan paksi X. Sebelum kita tengok definisi yang ni, kita tengok dulu apa maksud penyelesaian atau punca. Okey, sebagai contoh, kita ada satu persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan kosong. Okey, kita menyelesaikan persamaan ni menggunakan kaedah perfaktoran. Kemudian, you all akan dapat dua nilai. Okey, yang pertama adalah X negatif 2. Yang kedua adalah X negatif 3. Okey, dua nilai ini kita panggil penyelesaian. Ataupun kita panggil dia punca. So, itu masuk penyelesaian ataupun punca-punca bagi persamaan kuadratik ni. Apa yang kita boleh katakan pasal punca ni adalah di mana dua nilai ini sahaja apabila masuk ke dalam persamaan ni, dia akan mendapat kosong. Okey, kalau cuba proof, yang pertama kita masukkan negatif 2, kuasa 2 tambah 5, negatif 2 tambah 6. So, negatif 2 kuasa 2 kita akan dapat 4. 5 darab 2 kita akan dapat 10. Sebab sini negatif akan ditolak lah. 10 tambah 6. 4 tolak 10 adalah negatif 6. Tambah 6, you all akan dapat kosong. Okey. Yang kedua kita masukkan negatif 3. Kuasa 2 tambah 5. Negatif 3 tambah 6. Okey. Negatif 3 kuasa 2 kita akan dapat 9. 5 darab 3 adalah 15. So 9 tolak 15 akan dapat negatif 6. Dan tambah 6. So kita akan dapat kosong. Jadi, untuk persamaan kuadratik akan ada dua punca di mana bila dia masuk ke dalam X, dia akan dapat kosong. So, ini dinamakan punca ataupun penyelesaian. So, kalau you all masuk nilai selain pada dua nombor ni, you all tak akan dapat kosong. Sebab itu adalah bukan penyelesaian dia. Okay, so itu definisi yang pertama dia cakap. Yang kedua dia akan cakap ialah koordinat X. Titik-titik persilangan. Untuk kuadratik, dia punya graf adalah senyum ataupun masam. Kalau sini positif, dia adalah senyum. Kalau sini negatif, dia masam. So, untuk persamaan ni dia senyum lah sebab ini positif. Okay, so bila you all lukis gambar, negatif 3, negatif 2 adalah dia punya punca ataupun penyelesaian. Dan 6 adalah dia paksi Y. So, you all lukis gambar ni, dia akan jadi macam ni. Tu masuk dia koordinat X bagi titik-titik persilangan. Kat sini you all dapat negatif 2, kosong. Sini negatif 3, kosong. Bila you all masukkan nilai X ni, you all dapat kosong. Maksudnya, kosong itulah Y. So, ini definisi yang you all kena tahu. Di mana bila kita selesaikan persamaan kuadratik, kita akan dapat dua nilai. So, nilai ini dikatakan sebagai penyelesaian ataupun punca-punca. Dan juga boleh dikatakan koordinat X pada titik persilangan antara graf. So, yang ni you all akan belajar lagi untuk next topic. So, sekarang ni, macam mana kita nak mencari nilai punca ni menggunakan dua lagi kaedah iaitu kaedah penyempurnaan kuasa 2 ataupun rumus. So, sekarang ni kita tengok dulu kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kita tengok contoh yang pertama. Kita tengok soalan A.
step yang pertama, dia kata pindahkan sebutan pemalah di sebelah kanan persamaan. Tapi sebenarnya sebelum tu, kita kena pastikan nilai A yang kat depan ni dia mesti 1 dah positif. Untuk yang A, nilai A dia ni memang dah positif dah 1. Jadi kita terus je untuk step yang pertama iaitu pindahkan. So yang ni kita pindah ke belah kanan. Jadi X kuasa 2 tambah 4X sama dengan 7. Lepas tu step kedua, tambahkan sebutan perkali X. So, perkali X yang ni, 4 ni perkali X kuasa 2. Perkali X kuasa 2 adalah 1. Okey, lepas tu, dikata bahagi dengan 2 dan dikuasakan 2. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan persamaan. So, mathematics ni, bila kita tambah sesuatu belah kiri, belah kanan pun kita kena tambah juga. So, sekarang ni kita akan tambah X kuasa 2 tambah 4X tambah perkali X iaitu 4 bahagi dengan 2 dan dikuasakan 2. Kemudian kita tambah kat belah sini. Lepas tu kita bahagi dulu yang ni. 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. So 2 kuasa 2 sama dengan 7 tambah 2 kuasa 2. Okey, dari sini kita boleh ringkaskan. Okey, cara nak ringkaskan dia, kita buat kurungan kuasa 2. Okey, lepas tu kat sini X. Okey, nak tahu positif negatif, tengok dekat depan nilai 2 ni. Okey, 2 ni adalah positif. Jadi tambah 2 sama dengan, okey, 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 7 adalah 11. Mesti you all terfikir, macam mana dapat yang ni kan? Sebenarnya, bila you all expand, you all akan dapat balik yang atas ni. Okey, X kuasa 2, kita akan dapat X kuasa 2. Lepas tu, sini tambah. X darab 2, kita akan dapat 2X. Kemudian, darab lagi 2, kita akan dapat 4X. Tambah 2 kuasa 2, 4. Okey, so dia akan sama dengan yang ni. Kat sini, X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Sebab 2 kuasa 2 adalah 4. Kemudian, kita pindahkan kuasa 2 ke belah kanan. Kita akan dapat punca kuasa 11. Okey, ingat dalam Max, bila punca kuasa, kita ada plus minus kat sini. Kemudian kita pecahkan X tambah 2 sama dengan punca kuasa 11. Yang satu lagi adalah X tambah 2 sama dengan negatif punca kuasa 11. So, kita nak dapatkan nilai X ni, 2 pindah sana akan tolak. Jadi, punca sebelah tolak 2. Yang ni, so X yang pertama kita akan dapat, okay, guna kalkulator, punca 11 tolak 2. Kita akan dapat 1.317. Yang kedua, negatif. Punca 11 tolak 2. You akan dapat negatif 5.317. Okay, so ni cara kita nak menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay, bila guna kalkulator, cari sampai EQN, tekan 1. Tekan tepi ni, you tekan degree 2. Okay, masukkan nilai X yang pertama adalah 1. B dia adalah 4. C dia adalah negatif 7. You akan dapat sama yang tadi. Cuma you tak boleh guna kaedah macam ni. Untuk perpuluhan, kita kena guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 ataupun rumus. Kita tengok contoh B. Untuk yang B, A dia adalah negatif 3. So, kita kena pastikan dia positif dan A dia itu mesti 1. So, cara kita nak hapuskan negatif 3, kita bahagi dengan negatif 3. So, bila satu ni bahagi negatif 3, semua orang kena bahagi negatif 3. Okey, lepas tu kita pemudahkan. Yang ni boleh potong, akan dapat X kuasa 2. Dan bagi 3, bagi dapat 2. Positif, negatif, sudah dapat negatif. Yang ni negatif, dapat positif. Kemudian, barulah kita guna step yang ni, iaitu pindahkan. Yang ni ke belah kanan, akan dapat negatif 1/3. Kemudian, kita tambah perkali ni. Perkali X bagi 2 dan dikuasakan 2. So, perkali dia adalah negatif 2. So, jadi X kuasa 2 tolak 2X tambah negatif 2 bahagi dengan 2 dan dikuasakan 2. Kita tambah juga di belah kanan. Kemudian pemudahkan yang ni, 2 bahagi 2, kita akan dapat 1. So, dapat negatif 1 kuasa 2. Dari sini, kita pemudahkan macam tadi, kuasa 2 dan X. Kat sini negatif 1. So, kat sini akan tolak 1 lah. Sama dengan 2/3. Kemudian, kuasa 2 pindah sana akan jadi punca kuasa 2/3. Jangan lupa plus minus. Kemudian kita hasilkan yang pertama, X tolak 1 sama dengan punca kuasa 2/3. So, kita selesaikan. Negatif 1 pindah sana akan ditambah. Kemudian guna kalkulator. Punca 2/3 tambah 1
kita akan dapat 1.8165. Yang kedua, negatif punca 2/3 tambah 1. So, kita akan dapat 0.1835. Bila you all check kalkulator, you akan dapat jawapan ni lah. So, ni cara kaedah penyempurnaan kuasa 2. You all just ingat step saja. So, kat sini kita kena pastikan A dia adalah positif dan 1. Kemudian kita pindahkan yang ni ke belah kanan. Next, kita tambah kedua-dua bahagian berkali X bagi 2 dan dikuasakan 2. Lepas tu kita pemudahkan yang ni ke dalam satu kurungan ni. Kemudian yang kuasa 2 ni pindah sana akan jadi punca kuasa. Jangan lupa tambah tolak kat sini. Dan akhirnya kita pecahkan dia kepada dua bahagian. Kemudian kita dapatlah nilai penyelesaian dia ataupun punca. Ataupun kita kata dia koordinat X. Bagi titik persilangan antara graf dengan paksi X. Next kita tengok kaedah rumus. Okay, untuk kaedah rumus, ni adalah rumus dia. So, rumus ni diberi waktu exam. Kita just masuk je nilai A, B dan C dia. Kita tengok contoh 2. Selesaikan persamaan ni dengan menggunakan kaedah rumus. Okay, sebelum kita nak start guna rumus tu, kita kena tahu apa nilai A, apa nilai B dan nilai C. So, masa cikgu Syu cakap tadi, nilai A tu dia mesti berada di sebelah X kuasa 2. So, A adalah 2. B sebelah pada X iaitu negatif 2. Dan C adalah negatif 3. Kadang-kadang ada student dia buat silap di mana A tu dikatakan sebagai 2X kuasa 2. So kat sini kita jangan ambil X. Kita ambil nilai sahaja. Kemudian kita guna formula ni. Kita masuk je. Yang pertama dia kata negatif B. So negatif. B kita adalah negatif 2. So negatif 2. Tambah tolak punca kuasa. So negatif 2 kuasa 2 tolak 4. A adalah 2. C adalah negatif 3. Bahagi dengan 2A. So, 2 darab 2. Kemudian pemudahkan. Negatif-negatif akan dapat positif 2. Tambah tolak. Okey, kat dalam ni kena kira. Kat sini, negatif 2 kuasa 2 kita dapat 4. Tolak. 4 darab 2, 8. 8 darab 3 adalah negatif 24. Sebab sini negatif. So, negatif 24. So, negatif-negatif ke positif. So, 4 tambah 24 adalah 28. So, kat sini 28. Bahagi dengan 2 darab 2 adalah 4. Kemudian, kita pecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama, X sama dengan 2 tambah punca 28 bahagi 4. Yang kedua, 2 tolak punca 28 bahagi dengan 4. So, cara nak kira dia guna kalkulator. 2 tambah punca 28 sama dengan. Lepas tu awak tekan bahagi dengan 4. Awak akan dapat 1.8229. Kemudian yang kedua. 2 tolak punca 28. Kemudian bahagi dengan 4. Awak akan dapat negatif 0.8229. So, ni cara nak guna rumus. So, rumus lebih senang daripada penyempurnaan kuasa 2. So, dalam exam, kita akan guna yang ni. Kecuali dalam exam, dia minta menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. So, you akan ikut. Tapi, bila dia tak tanya, kita boleh guna yang ni. So, cikgu harap you all faham macam mana kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik. Kita ada 3 cara, iaitu perfaktoran, kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Kemudian, kita kena tahu maksud kuadratik tu. So, kuadratik tu, dia persamaan dia mesti kuasa 2. Dan apa itu penyelesaian dan punca-punca ataupun koordinat X tu adalah di mana kita dapat dua jawapan ni. So, ini dikatakan sebagai penyelesaian bagi persamaan ni ataupun kita panggil dia punca ataupun kita katakan dia adalah koordinat X di titik persilangan antara graf ni dengan paksi X. So, itulah antara basic yang you all kena faham pasal persamaan kuadratik. So, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Syu. Terima kasih semua.